Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 20 dan tajuk yang telah diamanahkan kepada kami adalah psikologi sosial. Kami telah memilih jurnal ataupun kajian kes berkaitan pendiskriminasian dan stigma masyarakat ke atas bekas banduan di Malaysia. Kumpulan kami terdiri daripada 6 orang, iaitu yang pertama, Nur Izzah binti Syaful Amri atau Saiful Amri, yang kedua, Fatin Aina binti Cik Amit, dan yang ketiga, saya sendiri alias Sofia binti Muzahidi, yang keempat, kita punya Kuah Welun, dan yang kelima, Kiltana anak perempuan Jaya Saman, dan yang keenam, Hemalah anak perempuan Nagarajan. Hai doktor, nama saya Hemla anak perempuan Nagarajan, matrik nombor 271674. Tajuk jurnal kumpulan kami ialah Kes Diskriminasi dan Stigma Masyarakat ke atas bekas banduan di Malaysia. Saya akan bincangkan tentang soalan pertama. Psikologi berasal daripada dua perkataan Greek iaitu physic, show, mind atau spirit, atau logos, kajian atau perbincangan. Psikologi adalah kajian berkaitan tingkah laku manusia yang meliputi mental, jiwa, rohani, ingatan dan pemikiran seseorang. Ia juga salah satu ilmu yang mengkaji secara sistematik proses yang berlaku dalam diri mereka sama ada yang dapat dilihat atau tidak, yang kemudiannya mempengaruhi tingkah laku manusia. Dalam bab pengantar psikologi terdapat beberapa tokoh penting dan teori. Antara tokoh yang boleh dikaitkan dengan kes diskriminasi dan stigma masyarakat ke atas bekas banduan di Malaysia ialah René Descartes. Beliau memperkenalkan teori rasionalisis. Rasionalisis ialah pengetahuan yang sebenar datang dari penakulan, reasoning, iaitu berfikir secara logik sebelum membuat sesuatu keputusan. Sejak lahir, individu yang dibekalkan dengan pengetahuan dan kebudayaan untuk reasoning. Contohnya, berdasarkan jurnal, seseorang banduan dapat mengetahui tentang akibat dan kesan buruk yang akan datang sebelum berlaku sesuatu perkara. Hal ini menunjukkan bahawa teori René Descartes dapat diguna pakai untuk memahami jurnal ini secara mendalam. Selain itu, tokoh William James dan teori beliau juga boleh dikaitkan dengan jurnal yang kami pilih. Berdasarkan teori beliau, minda manusia tidak statik dan selalu berubah. Tambahan pula, tujuan psikologi adalah untuk memahami bagaimana minda menyesuaikan diri dengan persekitaran yang kompleks. Tamsilnya, banduan yang telah dibebaskan tidak akan diendahkan oleh kawan-kawan dan jiran-jirannya. Hal ini kerana jiran-jiran akan bimbang jika banduan tersebut mengulangi kesilapannya semula ataupun mereka akan terjebak sama melakukan kesalahan. Oleh itu, teori William James boleh digunakan untuk memahami jurnal ini. Pendapat saya sebagai seorang pelajar yang belajar kursus ini berkenaan masalah yang berlaku dalam kajian ialah bekas banduan akan mengalami kemurungan disebabkan oleh masalah-masalah seperti ketiadaan ahli keluarga, kehidupan selepas penjara lebih sukar dan memasuki ke dalam kehidupan masyarakat yang penuh stigma dan diskriminasi. Hal ini akan menyebabkan perasaan marah dan tidak berkasih sayang terhadap orang sekeliling. Marah yang keterlaluan dan kegagalan mereka berinteraksi menyebabkan bekas panduan ini lebih cenderung untuk masuk ke dalam kehidupan yang penuh jenayah. Selamat sejahtera doktor, nama saya Kiltana, nombor matrik 269545. Pembelajaran klasik dan pembelajaran operan mempengaruhi diskriminasi dan stigma masyarakat ke atas bekas panduan di Malaysia. Pembelajaran klasik diterangkan oleh banyak tokoh dan Ivan Pavlov adalah antara seorang. Menurut Ivan Pavlov, pembelajaran klasik merupakan satu proses pembelajaran yang berkait rapat dengan rangsangan dan tingkah laku seseorang. Tingkah laku seseorang itu dipengaruhi oleh rangsangan di sekitar mereka. Menurut kes kajian yang dipilih, tingkah laku bekas panduan berkait rapat dengan penerimaan masyarakat. Apabila bekas panduan dilayan dengan baik oleh masyarakat, maka ia boleh membolehkan mereka untuk meneruskan kehidupan mereka dengan cara baik. Apabila mereka dilayan dengan buruk, mereka akan melakukan semula jenayah. Pembelajaran operan pula dijelaskan oleh tokoh B.F. Skinner. Beliau mendefinisikan
pembelajaran operant sebagai satu proses pembelajaran di mana tingkah laku manusia dipengaruhi oleh akibatnya. Menurut kes kajian yang kami pilih, apabila bekas banduan dilayan dengan baik di kalangan masyarakat, maka bekas banduan akan meneruskan kehidupan mereka dengan melakukan perkara baik. Apabila bekas banduan tidak dilayan dengan baik, maka mereka akan memilih untuk melakukan semula jenayah. Seterusnya, soalan yang ketiga iaitu kena pasti asas biologi utama psikologi yang berkaitan dengan tingkah laku yang terdapat di dalam kajian kes kamu. Asas biologi utama psikologi yang berkaitan dengan tingkah laku yang terdapat di dalam artikel yang dikaji iaitu pendiskriminasian dan stigma masyarakat ke atas bekas banduan di Malaysia ialah melibatkan bahagian otak. Hal ini dikatakan demikian kerana otak merupakan bahagian kepala yang mengawal pemikiran, emosi dan motivasi yang terdiri daripada cerebellum, brainstem dan sistem lembik. Manusia juga menggunakan cerebellum yang terdapat di bahagian otak untuk yang mampu membuat manusia memiliki kemampuan berfikir, analisa, logika, bahasa, memori dan sebagainya. Hal ini dapat dilihat juga bagaimana cerebellum berfungsi yang memberi kemampuan kepada masyarakat, kemampuan kepada manusia untuk berfikir sehingga mampu menimbulkan persepsi dalam kalangan masyarakat terhadap bekas banduan yang dikatakan sebagai sampah masyarakat yang mampu memberi kesan kepada keyakinan diri bekas banduan untuk berubah menjadi lebih baik. Otak juga memainkan peranan penting bagi seseorang individu atau masyarakat kerana ia mampu mengawal pemikiran seseorang terhadap sesuatu perkara sama ada negatif ataupun positif yang terdapat dilihat bagaimana pendiskriminasian dan stigma masyarakat terhadap bekas banduan sehingga mampu menyebabkan bekas banduan itu mengalami masalah mental, rasa terpinggir oleh masyarakat dan sebagainya. Stigma dan pendiskriminasian terhadap bekas banduan ini terjadi apabila bahagian otak menerima maklumat yang negatif terhadap bekas banduan dan bertindak balas melalui tingkah laku atau emosi seperti tidak mempedulikan kehadiran mereka, tidak berinteraksi dengan bekas banduan dan sebagainya yang turut mendorong kepada emosi yang takut, marah, benci terhadap mereka sehingga menyukarkan bekas banduan untuk berubah dan kembali ke jalan yang benar. Seterusnya adalah cadangan untuk menangani diskriminasi, stigma dan pandangan masyarakat terhadap bekas banduan. Cadangan yang pertama adalah dengan melibatkan semula integrasi antara masyarakat dan juga bekas banduan. Penglibatan masyarakat ini bertujuan untuk mewujudkan semula proses integrasi antara banduan dengan masyarakat untuk memberikan kesedaran terhadap masyarakat mengenai kehidupan banduan ketika berada dalam penjara, terutama cabaran-cabaran yang dihadapi oleh banduan. Hal ini dikatakan demikian kerana hanya dengan melibatkan masyarakat sahaja dapat membantu komuniti ini melihat dan menyelami kehidupan sebenar dan keperluan banduan dan proses integrasi ini untuk membaik pulih hubungan antara masyarakat dan juga banduan. Penlibatan masyarakat daripada penyertaan sukarelawan dan beberapa komuniti juga diperlukan untuk membantu banduan menangani isu-isu yang akan berlaku setelah pembebasan mereka daripada penjara. Dengan cara melibatkan komuniti dalam penjara, dapat menghidupkan semula hubungan antara komuniti dan juga masyarakat yang sekaligus dapat mengurangkan stigma dan diskriminasi yang wujud dalam kalangan masyarakat terhadap bekas banduan. Penlibatan komuniti ini juga dapat menjalankan kajian dan juga penyelidikan terhadap kehidupan sebenar banduan, juga mampu membantu menangani persepsi masyarakat terhadap bekas banduan. Justru keterlibatan komuniti dari pihak media seperti Majalah 3 dan juga penggunaan media sosial seperti YouTube, TikTok, Facebook dan juga Instagram dapat dijadikan medium untuk menyingkap kehidupan sebenar banduan dan bekas banduan sewaktu dilepaskan. Dan ini dapat memberikan kesedaran kepada masyarakat. Oleh itu, penglibatan masyarakat dalam penjara dapat membantu mengurangkan stigma dan juga diskriminasi terhadap banduan. Seterusnya, cadangan yang kedua adalah mengadakan kempen kesedaran. Hal ini kerana kempen kesedaran bertujuan untuk meningkatkan dan beri kefahaman kepada masyarakat tentang bekas banduan supaya dapat mengelakkan stigma. Program kempen ini juga bagi membantu masyarakat mengetahui tentang kesan bahaya stigma terhadap banduan dan masyarakat. Seperti yang diketahui, stigma merupakan faktor terbesar bagi bekas banduan untuk mengalami jenayah. Stigma yang dilemparkan oleh masyarakat menyebabkan banduan tidak mempunyai keyakinan untuk memulakan hidup baru. Selain itu juga, kempen kesedaran ini mengetengahkan kefahaman kepada masyarakat tentang apakah kesan atau faktor menyebabkan seorang pengendara tersebut mengulangi semula jenayah yang sama. Program sebegini bukan sahaja boleh dilakukan secara fizikal, malah juga pelbagai kaedah.
dan medium yang boleh digunakan. Sebagai contoh, kempen menggunakan media massa yang mana memudahkan semua masyarakat untuk mengakses maklumat. Bagi menjaga kempen ini, masyarakat serta pihak berwajib haruslah bekerjasama dalam memastikan kempen yang dilaksanakan mempunyai pengisian yang berkesan. Teori Albert Bandura berkait rapat dengan kes kajian yang kami pilih, iaitu diskriminasi dan stigma masyarakat ke atas bekas banduan di Malaysia. Menurut beliau, proses pembelajaran itu berlaku apabila berlakunya proses permodenan. Proses pemodelan berlaku apabila tingkah laku seseorang itu diperhatikan dan ditiru oleh orang lain. Apabila dikaitkan dengan kes kajian kami, ada bekas banduan dilayan dengan baik dan ada yang dilayan dengan buruk dalam kalangan masyarakat. Sebagai contoh, proses permodenan berlaku apabila tingkah laku anak dipengaruhi oleh tingkah laku ibu bapa mereka. Apabila ibu bapa melayan dan menghormati bekas banduan dengan baik di kalangan masyarakat, maka anak mereka pun akan ikut tingkah laku ibu bapa mereka. Seterusnya saya akan bersambung dengan soalan kelima, iaitu mencadangkan teori psikologi yang berkaitan dengan kajian kes yang kami telah dipilih. So, teori yang seterusnya adalah teori Thorndike, iaitu teori Thorndike adalah menyatakan bahawa tindakan yang serta-merta diikuti dengan kepuasan yang bagus akan berkemungkinan besar berulang lagi sekali. Manakala, teori Thorndike ini juga menyatakan bahawa tingkah laku yang diikuti dengan kepuasan yang tidak berpuas hati ataupun ketidakselesaan akan berkemungkinan besar menyebabkan seseorang itu tidak mengulangi tingkah laku tersebut lagi sekali. Sebagai contoh, jika masyarakat melayan bekas banduan dengan baik, ia pasti akan mendatangkan kesan yang sangat bagus dan baik, seperti kepuasan yang baik dari kedua-dua pihak ini, antaranya ialah masyarakat dan bekas banduan. Oleh itu, bekas banduan akan dilayan dengan baik dan dihormati tanpa sebarang diskriminasi mana-mana pihak. Oleh itu, masyarakat akan lebih hormati bekas banduan ini dan tidak lagi akan berlaku sebarang diskriminasi.